Baru ni aku ada terdengar satu isu yang menggemparkan mengenai isu anti-vaksin dengan pro-vaksin. Ada seorang isteri ni, dia mengadu kepada seorang peguam syariah perempuan. Suami dia pernah mengatakan bahawa kalau seandainya dia melakukan vaksinasi ke atas tubuh dia, maka jatuhlah talak ke atas dia. Dan situasi tersebut tidak diketahui oleh suami dia. Dan perempuan isteri dia tu dah buat dah. So dia tanya kepada peguam syariah tu, dan peguam syariah tu pun dah pening kepala. Dia pun suruh perempuan ni pergi rujuk ke pejabat yang terdekat, pejabat qadi yang terdekat untuk refer lah kes ni macam mana. Okay, jadi korang saksikan ulasan aku secara ringkas mengenai kenapa pentingnya kita untuk berbual secara mendalam, deep conversation, sebelum kita membuat keputusan yang besar untuk berkahwin dengan pasangan kita. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, litaskunu ilaiha, untuk merasa tentram, merasa cenderung, merasa aman dengan pasangan kita. Dan itulah kita punya lestari kepada perhubungan ataupun manifestasi kepada perhubungan suami isteri adalah untuk mencapai litas kudu ilaiha. Kita rasa tentram, aman, tak ada syak wasangka, macam best friend, macam kita betul-betul kenal dia dan dia pun kenal kita. Jadi aku tak nak bercakap soal hukum sebab dah ramai orang yang boleh bercakap pasal ni, dan mufti wilayah pun ada memberi respon kepada isu berkenaan, dan beliau mufti wilayah telah menerbitkan satu warta dekat laman web beliau, boleh baca lah. Okey, jadi aku nak ulas dari segi psikologi tentang kenapa penting kita kena bercakap tentang perkara-perkara mendalam sebelum kita buat keputusan untuk kahwin. Dan ada 5 tajuk besar, 5 big question untuk kita amati, dapat congkil secara detail sebelum kita rasa yakin, sebelum kita istikharah dan istisyarah untuk kahwin dengan si dia. Jadi kenapa pentingnya kita nak buat deep conversation? Menurut Dr. Brené Brown, iaitu pakar dalam vulnerability, iaitu dia seorang saintis kemanusiaan, dia kata vulnerability ialah lebih dekat kita dengan seseorang tu. Maksudnya kita lebih sikap terbuka, lebih jujur, macam Lut Sina, tak ada apa yang kita sembunyikan. Walaupun kita ada cabaran dari segi takut, malu, rasa terancam, sebab kita vulnerable, kita buka diri kita. Tapi sebenarnya kalau kita jumpa orang yang sebenar, yang boleh terima kita, benda tu akan very powerful our relationship dengan dia. Kita akan betul-betul bersahabat dengan dia. Tapi kalau kita tak berani nak ambil risiko untuk di reject, untuk dapat malu, untuk rasa takut, jadi macam kita ni dating secara casual lah. Okey, apa tu dating casual? Dating casual ni maksudnya dating yang biasa yang kita nampak dalam sekeliling kita ni lah. Norma-norma kita ni. Macam mana kalau orang biasa dating? Dating macam dia anggap macam masa tu follow the flow. Dia tak ada buat pendetailan, dia tak ada deep down, dia tak ada persahabatan. Dia cuma keluar dating, tengok wayang, makan-makan, buat lawak, buat macam pakai lawa-lawa, lepas tu dah balik macam tu. Dia macam rutin je, dia macam casual, macam kau pergi kerja. Relationship ni bukan macam kau pergi kerja. Relationship ni kau nak jaga kalau boleh sampai kau mati. Dan dia adalah sebuah proses dalam hidup. Bila kita tak melakukan deep conversation sebelum kahwin, ia akan lebih memarahkan ataupun menghancurkan lagi hubungan untuk the next year and the next year. Jadi kenapa kena ada perbualan mendalam? Yang pertama, kau nak set standard. Standard ni maksudnya kau punya kualiti diri kau boleh diterima ke tak oleh si dia. Tak, maksudnya mazhab kehidupan kau secara holistik, bukan separuh-separuh.
Bukan secara luaran superficial, sebab kau ni pangkat hebat, sebab kau ni kerja hebat, sebab kau ni ada harta, sebab kau ni handsome. Tak. Tapi menyeluruh, holistik. Yang kedua, untuk ada expectation. Yang kedua, expectation ni penting ke tak penting? Penting. Ramai orang kata tak payahlah ada expectation. Sebenarnya ini semua bullshit. Okay, bullshit aku cakap. Sebab expectation penting supaya kau boleh faham jangkaan-jangkaan tertentu. Dan kalau kau nampak keburukan, side buruk dia pun, kau akan macam masih boleh terima, masih boleh dipertimbangkan. Kalau tak ada expectation, kau akan, bila kau nampak satu side yang kau tak suka, kau akan terkejut, kau akan begitu marah, agresif, dan tiba-tiba terjadilah perceraian ataupun pergaduhan yang amat-amat tidak diingini, yang besar. Dan yang ketiga, selepas ada standard, expectation, yang ketiga adalah boundaries. Kau akan faham macam mana nak set up boundaries, emosi dan fizikal. Maksudnya kau faham tahap mana kau boleh bergurau dengan dia, kau faham tahap mana kau boleh jaga emosi dia, tahap mana dengan keluarga dia, macam mana nak jaga batas-batas emotional, batas-batas fizikal. Itu penting juga. Okey, setelah 3 ini lengkap, kita pergi kepada 5 persoalan utama sebelum kau kahwin. Pertama, kau kena tanya tentang love maps. Okey, love maps. Kenapa love maps penting? Peta cinta penting. Okey, peta cinta sangat penting sebab ramai yang aku jumpa, dia bercerai bukan sebab tak bagus pasangan dia, tapi sebab dia tak cinta. Dia tak faham. Dia tak faham direction pasangan dia apa, direction dia apa. Mazhab kehidupan dia terlalu terpisah jauh. Dia tak sekufu. Dalam Islam kita kena sekufu. Sekufu ni maksudnya understanding tentang our life secara holistik, secara keseluruhan. Big picture tentang hidup ni sama, setuju sama-sama. Okey? Dan ada pandangan kata kita kahwin ni kena ada beza-beza. Tak. Sebenarnya dalam kajian psikologis tak ada kata macam tu. Malah ada yang menjumpai satu teori bahawa sebenarnya kita kahwin dengan seseorang bagi pasangan yang berkualiti lah. Biasanya mereka ni ada gambaran kehidupan yang sama. Dia biasanya sekufu. Ramai orang pernah aku jumpa dia ada masalah. Rupanya dia cintakan perempuan tu sebab superficial, luaran, kerana infatuation, tersuka sekejap. Ingatkan cinta, rupanya infatuation. Infatuation ni macam kau dalam keadaan tengah panas, kau nampak ada satu hujung, biasanya kat padang pasir lah, ada nampak macam air, kelopak air. Bila kau dekat, hilang lah. Macam tu lah. Kau nampak dia macam best tau, macam hebat. Tapi bila kau makin kenal dia, kau makin deep down dengan dia, rupa-rupanya dia tidak menepati cita rasa kau. Kedua, persoalan tentang bahasa konflik. Lepas kau dah cintakan dia, kau kena tahu bahasa konflik. Bahasa konflik ni sebab apa penting? Dr. John Gottman kata 69% dalam perhubungan kita akan sentiasa ada konflik, kecil ataupun besar. Jadi kita takkan boleh elak. Sehebat mana pun perhubungan, Nabi Muhammad pun berkonflik dengan isteri dia banyak kali. Jadi bila kita faham bahasa konflik, kita senang nak nego dengan dia lah. Bila kau tahu bahasa emosi dia, bahasa konflik dia, senang untuk kau deal. Okay, deal ni macam mana, macam mana aku nak respon. Bila tahu macam tu, settle, benda tu jadi lebih mudah, lebih soft. Okay. Yang ketiga tentang keuangan. Mazhab keuangan. Keuangan ni bukan maksudnya gaji kau tak sama dengan dia, gaji dia rendah, dia tak sesuai. Bukan. Tetapi pandangan korang berdua tentang keuangan. Apa makna duit bagi korang? Ada orang dia pandang duit ni untuk disimpan sebab dia nak guna waktu tua. Ada orang dia suka jimat sangat, dia suka melabur, so dia nak hidup susah 5-6 tahun. Jadi kau boleh ke dengan dia? Kalau boleh silakan. Tapi ada orang dia tak. Dia anggap duit tu perlu digunakan untuk benda yang meaningful. Contoh, menabung tapi ada duit sikit, okey jom kita pergi berjalan.
So mazhab kewangan ni penting supaya tak ada perselisihan yang besar. Kalau seorang kaki jimat, seorang lagi kaki belanja, susah juga, selalu bergaduh. So kena ada mazhab kewangan yang sama ataupun dekat lah. Maksudnya kau punya persetujuan tu sama dengan dia. Yang ketiga tentang kerjaya, cita-cita dan kerjaya. Ada orang dia boleh terima pasangan dia berniaga, ada orang tak boleh sebab berniaga ni 24 hours, tak berhenti. Kau macam-macam isu ada dalam kau punya company. Ada orang dia nak sekadar kerja tapi happy, ada cuti hujung minggu, ada macam weekend time. Sebab ada orang dia pentingkan quality time, tapi ada orang dia tak semestinya. Ada orang sekadar cukup dapat kata penghargaan. So kerjaya pun penting sebab kerjaya ni ada isu PJJ, jarak jauh, ada isu keterikatan dengan jadual masa, ada isu tentang pergaulan dengan orang sekeliling. Benda ni sangat-sangat penting untuk dibicarakan dan diperbualkan secara mendalam dan serius, supaya tak ada terasa hati dan cemburu yang melampau. Yang terakhir adalah tentang soal memiliki anak. Ini pun penting sebab bila kau berkahwin, kau cuma 2 orang, perspektif kau cuma 2 orang je. Tapi bila kau dah mula ada anak, perspektif kau berubah, jadual rutin kau berubah, lifestyle kau berubah, keuangan kau berubah, semua berubah hanya kerana nak menjaga seorang anak. Jadi kena bincang waktu bila sesuai. Nak anak berapa? Kalau seorang nak anak ramai, yang seorang tak nak anak langsung, susah juga, tak boleh pergi. Akan jadi isu yang besar dan akan lack of intimacy. Kelima-lima soalan ni sangat-sangat penting dan kelima-lima soalan ni asas dalam berhubungan. Jadi sebenarnya isu asal ni adalah kebanyakan kita casual dating. Kita tak betul-betul deep down, kita tak betul-betul bersahabat dengan pasangan kita. Ada je isu yang lain seperti isu hibah, sembunyikan daripada pandangan lelaki dia, sembunyikan isu takaful daripada suami dia, sembunyikan harta dia, sebab penuh dengan syak wasangka. Sebab selama ni dia kahwin casual, kahwin pun sebab benda lain, sebab isu luaran, isu umur, isu keterdesakan family, isu pasangan family, isu perancangan family. Jadi dia tak berkahwin kerana ikhlas. Jadi sebab tu ada isu-isu yang macam ni. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.